Santai Tengah Hari bernama Radio. Baik, kembali waktu ini bersama-sama dengan kami berdua. Saya Natasha Aimi dan saya Ziana Nasir. Kita nak bawakan reaksi hari ini berkaitan dengan baru-baru ni yang mana tular penjualan energy stick. Energy stick ni iaitu produk penyedut hidung ataupun nasal inhaler yang didakwa boleh memberi tenaga serta kesegaran kepada penggunanya. Ya, tetapi memang sedaplah kalau kita dengar kan memberi kesegaran. Tetapi lebih membimbangkan. Ya, ada setengah meniaga ni yang menggunakan tagline ni tau. Sedut dahulu baru pergi sekolah. Okey, kita cerita pasal sekolah ni kita dah risaulah. Sebab apa, kita dah nampak lah target customer dia adalah kepada pelajar-pelajar. Ya, kepada anak-anak kita. Satu lagi tagline dia, sedut dulu baru mulakan kerja. Kalau lah semudah itu untuk berasa segar ya. Jadi kita nak tahu adakah cara ataupun kaedah mempromosikan jualan energy stick ni betul-betul sesuai? Adakah energy stick ni betul-betul memberi kesegaran kepada penggunanya? Ataupun sebenarnya akan ada risiko lain dan itu juga merupakan cabaran kesihatan baru yang terpaksa kita hadapi. Jadi untuk mendapatkan reaksi berkaitan dengan energy stick ini, kita terus saja bersama-sama Dr. Huzairi Sani yang merupakan pakar perunding perubatan dalaman dan kardiologi klinikal UiTM Private Specialist Center UPSC. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Doktor. Terima kasih kerana bersama-sama kami. Kami perlukan komentar, reaksi balas berkaitan dengan topik yang kita nak bincangkan. Adakah kementerian sendiri telah pun mengesahkan energy stick ini bukan keluaran berdaftar? Dan kita juga nak tahu apakah kesan buruk yang boleh berlaku kepada pengguna, terutamanya melibatkan pengambilan bahan kimia melalui hidung. Okey, baik. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih atas jemputan dan juga memberi saya peluang untuk membincangkan topik kita pada hari ini. So, yang seperti disebutkan, energy stick ni kita ceritakan sikit dulu sebab saya rasa ramai juga yang tak tahu lagi ada kewujudannya. Di mana ia adalah satu jenis alat yang dia punya saiz lebih kurang saiz jari, dia tak besar sangat, kecil, yang digunakan secara sedut atau menyedut melalui hidung. So ia ni panggil nasal inhaler ataupun penyedut melalui hidung, dan didapat melalui online, secara online. Dan dia punya fungsi lah untuk kita sedut bahan-bahan yang itulah. So bahan apa yang kita sedut ni bergantung pada dia punya pengeluar. Okay, ada pengeluar kata essential oil, ada menthol, ada yang kata terpenes, ada yang kata juga ada propylene glycol. So dia punya seperti yang betul cakapkan, dia punya golongan dia kebanyakannya adalah digunakan oleh pelajar sekolah dan juga golongan remaja lah. Dia tak jumpa di pasar raya ataupun di kedai ataupun shopping mall. Biasa dia dapatkan melalui online. So dia punya kesan dia of course banyak lah. So sebelum kita nak cakap pasal kesan ni, kita kena tahu apa yang normal dan juga apa yang abnormal lah. Okey, so bila kita membenarkan bahan asing ataupun bahan kimia melalui sedutan, maksudnya dia masuk daripada hidung ke bahagian rongga, ke bahagian tekak dan seterusnya turun kepada bahagian paru-paru. Secara normalnya kita tak dapat tenaga melalui cara ni. So energy stick ni dah ada misnomer ataupun salah faham di mana energy stick tu bukan cara normal untuk seseorang untuk dapat tenaga. Macam mana kita dapat tenaga ni ialah melalui kita punya makanan dan oksigen. Okay, daripada kita ambil protein, karbohidrat, lemak. So yang kita makan dihadamkan dan akan disimpan ataupun ditukarkan menjadi tenaga. So apabila kita cakap dia punya pasal cara bahan kimia ataupun alat yang disedut ni, dia akan melalui kita punya rongga-rongga sel-sel normal ataupun kita punya mukosa yang melindungi saluran pernafasan kita ni. Okay? So apabila ada bahan kimia yang memasuki badan kita, kita punya sel-sel normal ni dia akan bertindak balas. Patutnya dia nak untuk
menyelamatkan badan kita atau menaturalisasikan badan kita. So dia akan reaction, jadi inflammation atau keradangan dengan bahan-bahan yang tidak diperlukan ni, ataupun bahan asing ataupun bahan kimia yang memasuki badan. So dia punya kesan tu, dia boleh nampak dari segi kesihatan, kesan setempat, maksudnya lokal daripada masuknya saluran pernafasan kita, dan juga dia punya efek ke seluruh badan yang lain. Maksudnya bila kita dah masuk sedut, masuk paru-paru, daripada paru-paru ni dia juga boleh dihantar ke tubuh badan lain. Okay, kalau kita punya badan tu tak betul nak balas untuk menaturalisasikan dia. Okay. So dia punya kesan contohlah yang kita mudah untuk fahami lah, yang kita baru dapat ni COVID kan. So COVID ataupun influenza ni, dia punya jangkitan ni melalui pernafasan. Sebab tu kita ada simptom batuk semua tu, ataupun kita ambil kepastian tu, kita ambil swab kan, nasal swab tu untuk dapat virus tu. So salah satu kesan ialah dia boleh mendapatkan jangkitan dengan menggunakan alat ni. Apatah lagi bila dia berkongsi dengan kawan ataupun rakan yang sudah tak sihat. So dia punya kesan tu, jangkitan ni pula dia bergantung, dia boleh jadi kuman-kuman yang lebih ganas ataupun kuman-kuman yang kurang serius. So dia ada mild to serious infection, yang mana jangkitan serius ni boleh sampai menyebabkan kemasukan ward ataupun efek pada organ-organ lain, termasuklah jantung, masuk buah pinggang, bahagian otak. So jangkitan yang serius pun boleh dihadapi melalui proses ni. So kesan yang lain yang daripada kita tahu dari segi klinikal ni ialah bahan asing ni dia tak diperlukan oleh badan kita. Jadi bila dia diterima, disedut tu, dia umpama satu reaksi alahan yang boleh jadi juga severe reaction ataupun inflammation, keradangan yang serius. So keradangan yang serius ni juga dia boleh menyebabkan sistemik ataupun melibatkan organ-organ ataupun sistem-sistem yang lain disebabkan oleh serious allergic reaction. So ini adalah nombor 2 kesan awal yang boleh dapati. Nombor 1 ialah jangkitan. Nombor 2 ialah kita punya alahan reaction tu, dan selain daripada tu ialah bahan kimia, kesan daripada bahan kimia ataupun chemical yang digunakan, yang dimasukkan semasa penyedut tu. So daripada contohnya sejarah rokok ni, dulu rokok ni dia tembakau sahaja. Setelah lama berpuluh-puluh tahun dia berevolusi, sekarang ni lebih daripada 7,000 bahan kimia yang ada di dalam rokok ni. So sama juga konsep dia, di mana dia punya bahan kimia ni dia boleh ditambah ataupun berubah, di mana dia boleh masukkan bahan-bahan yang contohnya untuk stimulan ataupun perangsang, ataupun bahan-bahan untuk yang boleh membuatkan dia bertahan lebih lama kesan dia kepada badan. So contohnya bahan-bahan yang kita dapat kesan yang boleh bahayakan dalam rokok ni adalah seperti contohnya tar, di mana kita gunakan untuk buat jalan raya, karbon monoksida dari asap kereta. Kemudian ada juga arsenik digunakan untuk racun tikus, butin, buat lighter, dan juga ada yang gunakan dye rambut. So ini semua bahan-bahan kimia, bahan chemical yang kita tak kawal ni, dia akan boleh dimasukkan untuk menjadi bahan penyedut untuk alat ni. Jadi dia akan mula start mencuba dan buat eksperimen, dan ia juga boleh menjadi satu langkah awal kepada
perokok menjadi perokok pada masa akan datang ataupun menggunakan barang-barang terlarang seperti dadah. Ya. So ini mungkin salah satu kesan klinikal. Dan tak lupakan juga ialah kesan psikologikal lah. So bila remaja-remaja ataupun pelajar sekolah dia terdedah kepada bahan seperti ini, dia akan juga efek dia punya psikologi. Dia bukan sahaja dari segi kesihatan, tapi juga ia boleh efek pada kita panggil peer pressure ataupun tekanan dan sebaya. Yang mana of course dekat pada untuk yang ni ialah negatif lah. Suatu peer pressure yang negatif. Ada juga peer pressure yang positif tapi untuk kali ini ialah kesan negatif kepada pelajar ataupun remaja tersebut. Okey, baik, itu dia. Panjang lebar betul ya. Doktor dah bagi tahu kesan terhadap penggunaan energy stick ini. Kan kita dengar pun kita rasa macam risau ni, kalau boleh tak payah jumpa lah. Itulah dia tak tahu macam mana bentuk energy stick tu. Saya risau sebab apa? Ianya dikatakan mudah diakses. Kanak-kanak pun boleh akses dan harga yang ditawarkan didakwa harganya serendah RM2.50. Mampu milik sangat risau. Jadi anak-anak kita kalau nak ikutkan dengan duit belanja sekolah saja, kalau terpengaruh, mana kita tahu dengan keinginan anak-anak muda ni nak mencuba. Jadi takut terpengaruh untuk mencuba energy stick ini. Baik, dan kita tadi sebenarnya doktor dah sentuh tentang kesan penggunaan energy stick ini kan, sebab sebelum ni kita dah dengar rokok, lepas tu penggunaan vape kan, kita rasa macam lebih kurang sama. Tapi mungkin ada yang mengatakan energy stick ni dia tak seteruk yang lain-lain ni, lagi selamat, dia lagi light, dia kata. Jadi pandangan doktor bagaimana? Okey, memang tiga-tiga ni tak sama. Kita tak samakan rokok, kita tak samakan vape dengan juga ni. So of course cara mengambilan dia, lepas tu dia punya kesan juga berbeza, dan juga dia punya teknik penggunaan dia tu pun berbeza juga. So tapi apa yang lagi penting ialah dia punya kebaikan dan kelebihan tu yang kita perlu bincangkan. Di mana kalau kita nak tengok kita tanyakan apakah kelebihan merokok dan keburukannya, apakah kelebihan vape dan keburukannya, dan untuk yang kali ini juga dia punya kelebihan tu tak nampak lebih baik daripada kebaikan. So bila kita tak ada nampak dia punya kebaikan, jadi kita kena siasat, kita kena buat kajian sendiri. Adakah betul apa yang dikatakan dapat memberikan tenaga, dapat memberikan mengurangkan stres, perlu ambil dulu untuk menguatkan konsentrasi. Jadi tiada dari segi saintifik ni pun tak ada ingredient ataupun kandungan nombor satu yang diberitahu dengan jelas, yang kemudiannya dia tak ada kelebihan, malah ia memberi kesan yang boleh memudaratkan, dan juga ia tidak oleh itu ia tidak didaftarkan dengan kita punya NPRA juga. So yang mana pihak NPRA, National Pharmaceutical Agency, yang akan memastikan setiap ubat ataupun produk yang berada di pasaran ni selamat serta ada kelebihan dia. Okay? So dia tak ada nampak dia punya kelebihan alat ni yang seperti dipromosikan, yang seperti dikatakan, dijualkan tu, dapat membuktikannya. So apabila kita buat kajian macam ni, tiada rujukan saintifik, tiada sokongan informasi seperti yang diberikan, so tidak wajar lah untuk kita percaya benda tu dan menggunakannya tanpa buat kajian. Sebab perkara ni masih lagi baru kan. Tak ada lagi data penggunaan produk ini dan sebagainya. Dari segi bentuk tindakan, peraturan pun kita tak ada lagi. Jadi mungkinlah sebagai penutup, apa yang doktor sendiri sarankan? Sebab bila kita dengar macam tu, pasti ada juga yang dalam keadaan yang grey. Macam tu kan, macam
Okey ke tak okey ni kan? Doktor. Okey. Saya rasa pertama kali paling penting sekali lah pencegahan lah. Of course kita nak kena mencegah sebelum kita sakit. Dan cara pencegahan untuk kita nak kena buat kajian kesihatan sebelum kita mengambil atau menghidu, menyedut untuk memberi sesuatu benda asing, bahan kimia kepada tubuh badan sendiri. Okay, so kita kena analyse sendiri, kita kena buat keputusan yang adakah ini baik atau memudaratkan, dan jangan mudah terpengaruh dengan media, social media ataupun promosi ada yang buy 531 dan juga rakan sebaya. Sebab daripada apa yang dikatakan tu tiada dari segi saintifik tiada kelebihannya. Yang paling penting ialah gaya cara hidup sihat lah. Maknanya kalau kita nak dapat tenaga ni, pemakanan nutrisi yang sihat, senaman yang mencukupi, puasa, and then tidur yang mencukupi, dan juga kurangkan stres lah. Okey, baik. Apa pun terima kasih banyak-banyak Dr. Huzairi Sani untuk reaksi berkenaan dengan energy stick. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Inilah Tasha, cabaran kesihatan hari ini kan. Tentunya. Dan kita terdedah dengan pelbagai tawaran, pelbagai claim juga daripada pelbagai pihak kan. Lebih merisaukan apabila mereka, kalau kita lihat dalam situasi ini, ia lebih dituju kepada golongan remaja, kan, golongan kanak-kanak, pelajar dan sebagainya. Jadi itu dia apa yang dikongsikan oleh Dr. Huzairi itu tadi. Saya rasa cukup kuat alasannya, kan, cukup kukuh kenapa kita tidak untuk sesekali mencuba energy stick sebab ini. Tak ada kelebihannya pun. Kan risau juga kita ni, sebab apa kita pun tak tahu memang dapat kelulusan ke, tak dapat ke. Sebab ini adalah isu bersama sebenarnya. Jadi sama-samalah bila kita tak dapat lagi kajian yang menyeluruh, kajian secara saintifik, kenapa kita merisikokan diri kita, merisikokan untuk kita mendapat mungkin penyakit yang lebih serius ke apa, kita tak pasti sebab tak ada kajian lagi. Betul. Dan Timbalan Menteri Kesihatan juga turut menyentuh Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata pihak mereka juga sudah mengenal pasti perkara tersebut yang dibangkitkan sejak kebelakangan ini, dan katanya ini adalah isu bersama. Jadi kita juga turut bekerjasama dan bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan KPM, juga bersama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat tentang perkara tersebut, dan akan melihat bagaimana kerjasama ini dapat dilaksanakan untuk mengekang penggunaan produk tersebut daripada berleluasa. Dan turut akan dilihat juga apa bentuk tindakan atau peraturan yang boleh diambil untuk mengelakkan energy stick ini daripada terus dijual di pasaran, kerana memang ia menyerupai vape dan juga seperti yang kita sedia maklum tadi, boleh memudaratkan kesihatan terutama sekali kepada kanak-kanak. Okey, itu serba sedikitlah berkaitan dengan energy stick. Sama-sama kita fikirkan sebelum kita mencuba, khususnya bagi anak-anak remaja kita hari ini kan. Yang penting amalkan gaya hidup sihat. Itu yang paling penting sekali. Baik, kita akan kembali selepas ini. Terus dengarkan Bernama Radio untuk anda.